اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14, baris yang ke-10 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedelapan daripada 21 perkara yang membatalkan sembahyang. Niat hendak memutus akan sembahyangnya. Niat nak berhenti sembahyang. Niat nak memutus akan sembahyang. Niat nak berhenti sembahyang. Kosak di hati niat nak berhenti sembahyang. Sebab apa ni? Sebab orang mari cari dah ni. Orang mari cari dah ni. Kalau kita nak berhenti sembahyang kan, dia balik semula, kita nak sangat ke dia, yang tak ada dia pun ni susah pula kitanya. Kita pun niat di hati nak berhenti sembahyang, maka sembahyang kita batal. Niat nak berhenti tu batal dah. Sebab apa? Sebab sembahyang ni dia kena jazam, dia kena putus. Sebab tu dalam niat sembahyang kita kan, sahaja aku sembahyang fardu zuhur, sahaja aku sembahyang tu, kita kosak tu dengan putus nak sembahyang. Tiba-tiba nak berhenti sembahyang, orang mari dah tu nanya ke dia kan, dia duduk tak berhenti lagi ni, duduk macam sembahyang lagi. Niat di hati nak berhenti sembahyang, sembahyang dia batal lalu dah. Ada ni. Ini hak sembahyang lah. Hak puasa lain. Bukan kata niat nak buka, nasi standby dah depan, tak batal lagi. Mana apa kan? Tu dah nasi dah. Ambil dah nasinya, hubur dah mulut dah. Selagi dak telang sini tak atas. Kunyak-kunyak saya pun ludah semula lagi koma, tak atas. Tu puasa. Masuk dalam rongga je baru batal. Tu bukan niat dah. Tu lebih dah niat dah tu. Standby habis, siap ambil nasi, ambil lauk dah. Buatan meja dah, kamil dah. Budak mulut dah. Tiba-tiba puasa sayang lu puik semula, pergi koma, puasa dah batal-batal pun. Tu puasa lain. Sebab kalau puasa ni niat nak buka jadi batal. Kalau puasa wajib tu dak lah. Kalau puasa sunat batal semua. Puasa sunat, lapar ini buka memanglah puasa sunat. Tengok pula orang makan sedap-sedap, kita pula puasa semua puasa sunat. Buka Kalau niat nak buka tu batal dah, tak jadi puasa sunat. Dia puasa lain. Kalau semayang, niat hendak memutuskan akan semayang, berhenti tu batal dah. Tika niat tu batal dah. Dia mari gangguan lah di hati aku betul. Tu gangguan. Ni betul benar ni. Ni betul benar. Sekarang orang panggil kita. Kalau kita teruskan semayang, dia balik susah kitanya pula nak cari dia. Dan mari berhenti lah. Niat dia tu nak berhenti. Tapi macam tangan tu duduk pegang dada lagi. Patut duduk baca lagi contohnya. Berhenti lah. Nak berhenti. Batal dah tika niat nak berhenti. Bukan niat nak berhenti je batal. Tengok mula. Kesembilan dari satu perkara yang membatalkan sembahyang, digantung hendak memutus akan dia akan dengan sesuatu. Hasan ni niat nak berhenti sungguh dah. Hak ning ni digantung hendak memutus akan dia akan sembahyang
dia digantung nak berhenti semayang, kita kata, dengan sesuatu. Faham ayat? Niat gantung ni, kalau turun hujan aku berhenti. Tu. Digantung hendak memutus akan dia akan semayang dengan sesuatu, dengan hujan contohnya, dengan orang mari contohnya. Kalau orang tu mari tengah semayang, aku berhenti. Batas itu ledah, bukan tunggu hujan turun, bukan tunggu orang tu mari. Dia letak niat atas tu. Batas dah ketika tu. Sebab apa? Sebab jadi semayang dia tak putus dah, tak jazam dah. Kalau mari hujan aku berhenti, kalau orang tu mari aku berhenti. Dah. Mana? Tak tahu mana? Tak tahu mujur lah. Batal lah. Sebab dia memang batal lah. Sebab memang batal semayang. Main mula. Tak ada semayang nak gitu. Ada niat gitu? Ada. Kita gantung gitu. Kalau hujan aku berhenti semayang. Kain kering belaka dah nak boleh ke tunggu kering lambat tu. Kering hujan mari habis pula basuh. Hujan mari aku berhenti. Sebab dia semayang okey tak teringat nak akak kain dulu di jemurang tu. Tiba-tiba bunyi gerung. Siap dah lah. Saat ni bapa dah akak dulu kain baru semayang. Ni gerung. Siap kalau hujan habis. Kalau hujan mari aku berhenti. Bukan tunggu hujan mari, saat tu juga batas semayang. Sebab apa? Sebab semayang ni dia tak boleh nak lolek gitu. Semayang ni kena fokus, kena putus nak semayang sungguh. Mai dia lolek dia panggil lolek tau. Lolek dia ni. Kalau hujan aku berhenti. Makna apa ni? Semayang ni jadi tak fokus dah, tak 100% dah. Kalau orang tu mari aku berhenti. Tu dah jadi dah. Kalau ni. Berhenti ke tak ke mana? Tu kita dah niat nak berhenti lagi. Tu niat nak berhenti. Niat nak berhenti, aku berhenti. Ataupun kalau begitu, kalau hujan turun aku berhenti. Gitu. Tu batas semayang. Niat nak berhenti. Niat nak berhenti sekarang, ataupun kalau hujan turun nak berhenti. Sama je. Itu dua perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi nak sembahyang ni kena niat yang jazam, niat yang putus nak sembahyang. Memang dia lolek gitu. Turun hujan nak berhenti sembahyang. Orang mari nak berhenti sembahyang. Itu perkara yang membatalkan sembahyang. Kemudian kita hak minggu lepas, hak berkaitan dengan syak pada rukun sembahyang. Syak pada syarat-syarat sembahyang. Hak minggu lepas. Hak minggu lepas kan. Syak pada rukun sembahyang. Syak pada apa yang menyebabkan batal sembahyang? Syak pada niat ataupun syak pada takbiratul ihram. Niat ke tak tadi dalam takbir, ataupun tadi takbir ke tidak. Syak gitu lalu. Itu syak pada rukun membatalkan sembahyang. Kalau syak tu berpanjangan, kalau sekejap je dah atas. Berpanjangan ni kalau kita kata lalu satu rukun masih lagi duduk dalam syak, maka batal sembahyang. Ni syak ni kalau sahih tak niat, kalau sahih tak takbir, tu memanglah hak ni hak syak je. Hak sahih sudah sembahyang dah pun kena sembahyang semula. Kalau hak sahih, hak yakin, hak ni syak sahaja. Kemudian syak yang membatalkan sembahyang, syak pada niat ataupun syak pada takbiratul ihram. Sebab niat dan takbiratul ihram ni umbi sembahyang. Di umbi tu tunjang tu syak niat ke tidak, takbir ke tidak, tak ada lah sembahyangnya. Adapun syak pada rukun-rukun yang lain, sehingga kan syak pada bilangan rakaat pun tak membatalkan sembahyang.
Syok bilangan rakaat ni berapa rukun dalam satu rakaat tu kalau kira-kira. Tapi makna syok selain daripada rukun niat, syok selain daripada rukun takbir, dia tidak membatalkan semayang. Kemudian nak buat guana, tiba-tiba syok pada rukun semayang, tu cerita nak buat guana, tapi semayang tak batal. Semayang tak batal. Yang batalnya syok pada niat dan juga syok pada takbiratul ihram. Dia berkaitan dengan hukum syok ni, dia sama je dengan hukum syok ketika berwudu. Syok ketika berwudu, niat kedok masa basuh muka saat ni, tu wuduknya tidak sah. Kalau syok pada niat, tapi wuduk niat je, bukan syok pada basuh muka. Atau lain pula, dia punya sipir ke apa panggil, kalau begini jadi begini, kalau begini jadi begini. Dia sama je antara syok rukun sembahyang dengan syok rukun wuduk, sama je. Ini syok ni kalau sahih, wuduk tu tak rata sebab di tangan ada sisi, di tangan ada getah, tu sahih, tu kan syok. Tu kena buat, kena buang lah, cabutlah punya getah sisi tu, basuh semula lah tempat tu, kemudian sambung baliklah hak rukun wuduk yang kemudian. Kalau getah sisi tu ada di tangan, buang getah, buang sisi, basuh tempat tak kata air tu, kemudian sapu kepala semula, basuh kaki semula. Tadi kita siap dah sapu kepala, basuh kaki, nak naik atas rumah dahnya, nak semayang dah, tengok Allah ada getah tangan, tengok Allah ada sisi tangan. Maknanya kepala sapu dah, kaki basuh dah, tak pakai, tak dibilang. Sebab wuduk ni ada tertib. Kalau tangan tu tak selesai, tangan tu tak beres, sebab tak rata sani, sapu kepala pun orang tak bilang. Tapi kita tak sedar tangan kita tu tak rata, kita pun sapulah kepala, basuh kaki. Tapi nyata kemudian tangan tu tak rata, maknanya wuduk dia setakat situ barunya. Hak sapu kepala tu orang tak bilang, basuh kaki tu orang tak bilang. Ada ni, sebab itulah selepas daripada buang getah, buang sisi, perata air di tempat tu, kita kena sapu kepala semula, kita kena basuh kaki semula. Ini mazhab Syafi'i kita lah. Yang mana mazhab Syafi'i kita, tertib wuduk adalah rukun sembahyang. Kalau mazhab Hanafi Maliki, tertib wuduk sunat je. Mana selesai tangan tu, kepala dengan kaki dah air basuh dah lah. Sebab dia mazhab dia tak ada tertib. Kita ada tertib. Bila ada rukun tertib, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, tertib tu rukun wuduk. Maknanya apabila satu-satu anggota sebelum tidak selesai, mana anggota selepas tu tidak dikira. Sebab kena pakai rukun tertib lah. Tapi kalau mazhab Maliki Hanafi, dia tak ada rukun tertib, dia basuh tangan situ sudah lah, sapu kepala basuh kaki biar asal buat semula lah. Sebab apa? Dia tak wajib tertib, dia sunat je tertib. Pada hak ning, hak jelas-jelas tangan tak kata air, betul-betul je dia nak ambil semayang, dia basuh kaki dulu. Berapa mazhab Maliki? Kemudian sapu kepala, kemudian basuh tangan, kemudian basuh muka. Dia tertib sunat je mazhab Hanafi dengan Maliki. Jadi tertib sunat ni lah, walaupun tangan dia tak selesai, dia sapu kepala okey lah, dia basuh kaki okey, sebab dia tak ada tertib pun, dia tak jadi rukun tertib. Atau Hanafi dengan Maliki. Kita mazhab Syafi'i, tertib tu rukun. Bila tertib rukun, bila tangan tak selesai, kita sapu kepala, basuh kaki pun tak bilang lah, tak dikira, kena buat semula. Lepas daripada kita berkata air di tangan, hak tempat yang tak kena air, yang tak kata air, hak ni bukan syok, hak ni yakin. Ini cerita hasyok. Ada cerita hasyok. Jadi syok dua, syok pada niat dan takbir, hak tu membatalkan semayang. Syok pada rukun-rukun yang lain pula guna kira. Syok tu apa dia pula syok? Syok pada rukun tu buat kedok, ataupun rukun buat sempurna kedok. Itu cerita lain pula.
Syok pada rukun ni, buat ke tak buat, bila syok tengah semayang ke, sudah beri salam, lain pula hukum dia. Dia kata dia banyak ni, apa panggil apa? Tafsilan apa panggil? Banyak. Kalau gining lain hukum, kalau gining lain hukum. Apa panggil apa? Apa panggil apa? Lepas tu minggu lepas saya ada sebut berkaitan dengan tu imam tinggal tasyahud awal, makmum wajib turut imam, wajib turut tinggal tasyahud awal. Ada orang tanya pula, ni orang biasa ngaji lah ni, macam mana kalau masalah kunut, masalah sujud sejadah, masalah sujud sahwi. Rasa tempat kita ni selesai dah tau. Sekarang ni saya sebut minggu lepas ada cerita sikit masalah tu imam tinggal tasyahud awal, tu imam berdiri rakaat ketiga, tiba-tiba tu imam turun kembali. Lepas tu cerita minggu lepas, kita ingat dah. Mai dia lenggok ke atas tu, mikir tu, ada ingat tu. Kalau ingat angguk lalu. Kalau dia lenggok gitu, nak ingat orang ni, ingat keraya. Orang dia ingat keraya dah. Ingat keraya dah. Cerita raya, alulah minggu depan hari Rabu insya-Allah raya kami tak ada lah sehari. Kami selepas tu insya-Allah lah ada lah. Kita nak tunggu habis Syawal tu baru nak start ngajar. Tak ada lah sekali hari kami raya yang kedua tu. Kemudian kami sekali lagi tu cik kata nak buat jamuan raya, tapi tak payahlah bawa kuih-kuih raya tu, tak payahlah sebab tak makan orang pun. Kuih raya ni dia tak ada macam tempat-tempat gendap makan. Orang hok balik raya belanja besar di KL, balik Kuala Lumpur belanja tak cukup, tu ada korek kuih raya bikot tu. Bikot kan balik KL ni nak tunggu gaji lambat, duit kering, tu dikorek ya. Bukan kuih raya dikorek, habuk kuih raya pun dia lenggok, dia suap. Tu hak cakap pasal tu. Kalau mai tempat kita ni, tak akan mana learning pula. Kuih raya bukan macam kuih raya zaman kita orang tua dulu. Kuih raya zaman dulu buat sendiri. Ni dia punya kandungan tu original. Kandungan pula kalau telur sungguh dia tak ada dah. Telur sikit gandum banyak tak ada kalau dulu. Dia original sungguh. Jadi bahan pula bahan orang jual tak kali buat gitu. Besarlah modal dia. Jadi maknanya kuih raya tak payah bawa lah. Tapi insya-Allah hari kami berapa tu? 9 Syawal ke berapa? 9 Syawal lah. Dah. Kami yang kedua, kami lepas raya tu 2 Syawal. Lepas tu kami hak kita nak mula balik Kelang ni 9 Syawal. Jadi maknanya kalau ada lagi orang hak tak sesal lagi pun senang tu, tangguh hari tu. Dia pun senang ngelah dengan hari Selasa. Kalau pun senang hak start daripada 2 Syawal lah. Dia raya enamnya hari Rabu. Raya enamnya hari Rabu. Dia kalau puasa straight, hari Selasa tu hari ke-6 dah puasanya. Faham tak? Tapi oleh kerana puasa 6 Syawal, selagi tak habis Syawal, tak habis lagi 6 tu. Dia puasa Syawal kan. Jadi kalau hari Khamis tu tangguh sekejap, tangguh sehari. Tangguh sehari. Kita raya hari tu. Jadi nak cerita kait dengan tasyahud awal ke, berkaitan dengan kunut ke, sujud sejadah ke, kemudian sujud sahwi ke, dia ada part. Bahasa dalam kitab kita ni pun ada rasanya. Dalam kitab kita ni. Tapi dalam kitab kita ni rekas sikit, dia tak panjang mana. Dia biasa bicara di pembicaraan syarat berjamaah. Syarat kedua, syarat berjamaah. Dalam kitab ni ada tapi tak cerita. Dia cerita cara kasar je. Kalau saya ni kalau hak Jawi muka surat 34. Kalau hak Rumi perkara syarat berjemaah.
Syarat berjemaah dalam kitab ni dia ada syarat berjemaah dalam kitab ni 13 syarat dalam kitab ni. Dan bagi sah berjemaah tim ikut makmum akan imam itu 13 syarat. Makmum nak ikut imam ada 13 syarat. Bukan pakai jemaah gitu je. Len ni berjemaah je belajar syaratnya tidak. Termasuk orang yang sentiasa duduk ajak orang berjemaah pun dia tak pernah sebut pun syarat berjemaah. Dia hanya royak fadilat berjemaah, fadilat berjemaah. 27. Cuba kita fikir. Jauh tu fadilat tu daripada semasa orang satu berjemaah 27. Bukan double, bukan triple. Oh tak triple. Bukan triple. Ni 27 ni. Kalau orang kerja triple paling tinggi tau. Ada lagi tinggi. Ada. Kerja sehari gaji 5 hari. Ada. Kerja sehari gaji 10 hari. Ada. Ni dah ni. Bonus tak lain dah ni. Tinggi-tinggi kerja sehari gaji 3 hari. Itu paling tinggi tau. Kadang tinggi lagi. Ni semayang sekali macam 27 kali semayang. Jadi orang cerita bab fadilah berjemaah. Syarat berjemaah. Syarat berjemaah. Sebab ni ganjaran lebih ni. Syarat kena ada. Macam sekarang lah duk cerita bab fadilat Ramadan. Fadilat Ramadan. Mana-mana ceramah, kuliah duha ke, kuliah subuh ke, kuliah antar tarawih ke, fadilah semata-mata. Prasyarat tak ada. Tak cerita pun prasyarat. Duk cerita bab pahala. Satu laginya, Tuhan ampunkan sekalian dosa. Tuhan ampunkan sekalian dosa. Habis Ramadan, kita ni umpama budak yang baru dilahirkan oleh ibu. Sedap bunyi. Ada ni. Sedap lah. Kita tipu orang pun tak apa. Kita rasuah pun tak apa. Kita makan riba pun tak apa. Sebab apa? Habis Ramadan dosa terlicin belaka. Kita ngupak orang pun tak apa. Kita fitnah orang pun tak apa. Habis Ramadan licin belaka dosa. Dia diampunkan dosa dengan amal ibadah, sama ada puasa Ramadan, sama ada dengan semayang 5 waktu, sama ada dengan wuduk yang kita ambil itu, dan juga amal-amal ibadah kita yang lain. Dosa mana yang diampunkan dengan amal ibadah kita? Dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Itu je. Dosa besar, rasuah, riba, dah tu kena taubat. Tu ijma' ulama mencukupkan rukun taubat. Tak gerak tu dengan puasa ke, dengan semayang ke, dengan Jumaat ke. Tak gerak tu. Kemudian pula bukan dosa dengan anak Adam. Nipu orang dosa dengan anak Adam. Mengumpat orang dosa dengan anak Adam. Fitnah orang dosa dengan anak Adam. Tu tak lepas. Tu kena mencukupkan rukun taubah lah. Salah satu daripada rukun taubahnya kena jumpa tuan dia lah. Ni cerita Tuhan ampun dosa dengan Ramadan ni licin habis. Tu cerita bab ampun dosa. Lepas tu cerita bab fadilah. Prasyaratnya mana? Siapa yang Ramadannya mengkifaratkan dosa dia? Siapa yang dapat fadilat bulan Ramadan? Siapa? Kena cerita prasyarat. Kau tidak tertipu dengan fadilah. Tertipu dengan fadilah. Kau nak cerita bab prasyarat. Cuba tengok kadang-kadang Ramadan je lah kau mari sejak surah. Bab fadilah hanya ada bulan Ramadan. Kenapa bulan Syawal tak mari dah?
Ada tak ustaz tu ceramah cerita fadilat Syawal? Tak ada. Tak hari dah dia. Betul bila bulan 6 hari ni? Fadilat Ramadan. Ramadan depan saya mari pula. Hati-hati gitu tu. Cuba kita cerita para syarat nak dapat fadilat Ramadan ni, amal ibadat yang diterima oleh Allah, puasa yang diterima oleh Allah. Nak terima amal ibadat ni syarat yang pertama ada akidah, ada pegangan. Pegangan kena betul. Itu yang syarat yang pertama. Kemudian nak terima amal ibadah puasa pun sendiri, sembahyang diterima oleh Allah. Sebab sembahyang tiang agama. Sembahyang diterima oleh Allah ni, sembahyang dengan ilmu comel, ilmu fiqh lengkap, ilmu tasawuf pun comel. Itu bahawa sembahyang Tuhan sah dan Tuhan terima. Kena kemah tu. Kalau sembahyang Tuhan tak terima, amal lain Tuhan tak terima juga. Sebab sembahyang tu tiang agama. Sembahyang Nabi kata yang akan disoal pertama-tama di hari akhirat. Pada ni. Kemudian puasa pula dengan ilmu. Tu. Pada ni. Puasa pula dengan ilmu. Itu prasyarat dia. Ni kalau masuk bulan Ramadan, pegangan pun dah betul, sembahyang bang pun ada saja, berjemaah pun tanpa ilmu, tanpa syarat-syarat berjemaah. Tu jadi budaya. Dia panggil budaya, tradisi, adat. Gitulah sama-samanya. Masuk Ramadan, penuh masjid surau. Awal je, lah lama 10 akhir Ramadan, genggih. Dia kata gelar. Apa tak gelar? Genggih, gelar. Genggih ni, orang pada genggih ni. Bukan ru genggih nung. Ru renggih. Apa dia renggih? Genggih ni kau suruh nah. Gelar ni, gelar lah. Lugu. Pada? Ada lugu. Pas seorang. Lugu. Lugu mana? Jatuh kat celah lubang latar masjid surau. Ada dah. Balik hilang dah. Hilang. Pula akhir Ramadan habis orang. Balik asal. Kan? Dia orang Arab. Dia orang Melayu, orang Arab ni sama je. Orang hak jenis kenal masjid surau, hak dah kenal masjid surau, dah kenal masjid surau lah. Hak masjid surau bulan Ramadan, bulan lain kurang mari. Biasa Melayu dengan Arab ni. Tapi orang Arab awal Ramadan mereka tak gerak lagi. Jadi kau banyak Ramadan kau ramah. Kau banyak Ramadan kau ramah. Puluh akhir Ramadan tak balik warning. Ada ni. Dia bukan adat budaya. Ni cerita orang bukan betul-betul duduk surau ni. Tapi maknanya dia tupu pula akhir Ramadan tu. Tapi awal ni dia slow lagi. Kita awal penuh. Patut tak dia suruh pula akhir Ramadan ada dah. Duduk sibuk keraya dah. Dia bangkali lah orang Melayu kuat raya tu. Sungguh. Orang-orang Arab apa raya dia simple je. Dia raya ni bukan syarat pakai baju baru. Syarat pakai baju hak, bukan kata syarat pakai baju baru dah. Syarat pakai baju hak paling baru. Hak paling baru tu hak raya tahun lepas. Tapi hak tu paling baru. Hak tu lah kita pakai. Pakai hak paling baru kan kita ada. Kan hak ni lama sangat. Hak ni, hak mana hak paling baru. Setahun pun hak tu paling baru. Hak tu lah kita pakai. Bukan hak terbaru. Kan? Misal baru dah syarat. Orang kita ni, adat budaya orang kita, kadang-kadang tak ada duit pun dia sanggup berhutang, dia sanggup apa ni nak menyempurnakan budaya. Bukan syariat pun, budaya. Yelah, ngeping TV dengan radio. Tu lagu raya dah. Hari-hari dah lagu rayanya. Ada ni. Mana kerana budaya tu kita sanggup habis duit. Kalau duit tu banyak tak apalah, kadang-kadang terpaksa lah apa ngikih. Lepas ada raya habis dia raya anak bahang ke dia. Dah.
Lepas habis raya, dia raya nak lah jadi mangsa. Dia raya nak jadi mangsa. Tak ada duit dah nak isi minyak. Nak balik tempat kerja ada duit dah. Ada dah. Dah dia pun habis. Ada ni. Dak dia tak ada tu. Biasa je. Kita hanya nak menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah. Cuma dah kita ni memang kita beli baju baru kan anak-anak dia tak padang dah lama-lama. Jadi kita belilah tahun raya. Gitu je. Belilah tahun raya. Tapi kalau kita terbeli awal sebab masa tu nak pakai ke baju, dah dia ni tak padang dah baju lama, kita beli dah sebulan dua sebelum raya, pakai tu lah rayanya. Sebab kita beli awal sebab muka dia mana dia naik tubuh ni cepat. Jadi nak tunggu raya dah dia nak pakai ada, kena beli lalu dah setengah tu. Pakai tu lah untuk raya. Tapi kalau baju tu boleh pakai, nak beli baru pula, kita belilah tahun raya, gitu je lah. Tapi beli biar pada-padang kemampuan lah. Ni kadang-kadang minjam berhutang orang belanja. Minjam berhutang orang belanja tu, beli pakaian lebih apa? Bereng apa? Lebih berjenama nak banding dengan orang hak duit ke dia, orang hak pinjam duit ke dia. Orang hak duit ke dia, pinjam duit, anak-anak baju biasa je. Baju pasar malam TTC tu je. Hak terima duit ni, pinjam ni tak main lah TTC tu. Berjenama lah. Ni pun tengok Allah, duit pun kita beri dia pakai, Allah jenis standardnya lah. Biasa-biasa sudah lah. Ada tapi orang ni dibeli hok berjenama branded tu tahan lama. Gitu je lah, tak ada masalah. Kalau beli hok biasa-biasa ni tak tahan lama, biasa-biasa gitulah. Macam ginilah, budak-budak nak sekolah tu kan, beg ke beg. Jadi beg ni ada hak murah, ada mahal. Tahu? Kalau kita beli beg murah, 5-6 bulan kena beli pula. Tapi yang jadi kita beli murah ni sebab masa tu belanja banyak dah. Bila belanja banyak dah, kita terpaksa kena beli beg hak murah. Benarnya kalau ikut sepatut beli beg hak mahal. Sebab kalau mahal ni tahun depan boleh pakai lagi. Kalau kita hak mahal, hak mahal ni, hak murah ni separuh harga. Tapi setahun 2 kena beli. Tak sama. Hak ni setahun tahun depan boleh pakai lagi ya. Tapi yang jadi kita beli hak murah tu sebab awal tahun jadi belanjanya besar, jadi kena beli hak murah lah. Biarlah kaki kena beli pula. Mana kalau beli hak mahal ni pun sebab apa? Sebab boleh pakai. Kadang-kadang siapa ke hak adik-adik bawah boleh pakai. Kalau baju tu baju hak jenis molek. Tapi nak ceritanya ikut kemampuan lah. Adab budaya ni kena sederhana benda tu. Ada ni. Sama juga dengan orang tanya pula, dah ada dah duit ke budak-budak air raya. Kita bukan masalah duit budak-budak air raya. Kita nak duit ke budak hari-hari pun bagus. Hari-hari pun tak apa. Ada sama duit RM1 duit RM1 bukan duit RM1 hok kedut ni dah ni duit RM1 hok di bank. Hari-hari kita nak bagi tak apa. Dari raya tak ada apa-apa. Rasa budak tu suka. Budak tu bazir kan, mak ayah dia kena ajar lah anak dia sipang apa semua. Tapi kita kena sederhana benda gini. Jangan kita lock anak kita pergi rumah orang tak kenal rumah siapa, jadi cari duit raya. Tak jadi gitu. Tak kena. Tak ada ni. Masuk kapal lain. Masuk kapal lain. Pejujuk pergi. Kita bukan, kita pergi ziarah jiran. Jiran pun beri duit raya ke budak-budak. Baguslah tu, tak ada masalah. Kita menggembirakan hati budak-budak. Tapi hak ni ziarah apa? Nak cari duit raya. Ni mak ayah di mana? Elok gitu, biar gitu. Lakar kapung. Masuk kapung orang. Naik makan. Makan bila ni sate-sate makan dah. Congok tunggu. Tunggu ke apa? Tak duit raya. Lepas tu alah balik awal sate makan banyak dah. Turun. Lepas tu apa tu? Kopi.
Kopi. Kopi. Kadang-kadang hok jenis muram dia cari duit raya ni. Dia duit raya depan rumah orang tu dia kata, kedekut dia kata. Budak-budak lain yang main, kau ajar budak-budak lain ni. Jangan. Dah dia mari mana budak tu, orang tak kenal pun tahu rumah pun kadang-kadang nak taklai, nak sibuk, nak apa. Dia main bonda gitu. Tapi kalau hok dak kedekut, boleh duit lebih sikit, tak dalam mana. Ini apa? Information apa panggil? Maklumat. Rumah tu. Rumah tu ada. Benar. Sebab apa? Rumah tu duduk banyak. Jadi satu benda tak molek lah. Tak molek. Dia kena sederhana. Ya biar sederhana. Sebab itu semua bukan kata salah hidup budak-budak, tapi ya sederhana. Kita kena ajar molek. Anak-anak kita jangan ikut dalam jalan gitu. Mak ayah lah kena jaga. Jadi kita sekarang ni hak tu budaya. Hak Ramadan pun jadi budaya juga. Budaya je. Budaya. Habis Ramadan habis. Sebab apa? Adilah. Penceramah hanya sebut fadilah. Gitu je. Fadilat je. Tak tekan bab ilmu, kena cerita bab ilmu, kena main majlis surah sokmo, kena belajar akidah molek, kena belajar hukum fiqh sembahyang bam molek, belajar ilmu tasawuf ni nak pastikan hati kita ikhlas, hati kita jujur dengan Allah Taala. Dak kita gitu. Sama juga dengan cerita bab berjemaah. Fadilah. Ni syarat ada 13 ni. Ini cerita fadilah je. Duk ajak orang berjemaah tapi tak pernah ajar hukum akan berjemaah. Cerita fadilah semata-mata tu bagi tertipu dengan fadilah tu. Cuma saya nak sebut dalam ni, dia ada sebut saya sebut bab tahiyat awal tu. Dia ada syarat sah yang ke-10, tapi saya baca je ni. Bahawa tiada menyalahi makmum daripada imamnya. Jangan menyalahi pada sunat yang jahat bersalahan. Hak rukun semua orang kena buat. Hak rukun semua kena buat. Hak sunat ni tu imam buat sunat tu, kita jangan menyalahi, jangan tak buat. Tu imam tak buat, jangan menyalahi, jangan kita pergi buat. Menyalahi tu. Dia kata jangan menyalahi ni, mana apa? Tu imam buat, jangan tinggal. Tu imam tinggal, dia lupa, jangan buat. Tu panggil jangan menyalahi. Jangan menyalahi pada sunat yang jahat bersalahan. Bukan semua sunat kita tak boleh menyalahi. Hak sunat yang jahat bersalahan, dia seperti contoh seperti sujud tilawah dan sujud sahwi dan tahiyat awal dan kunut. Ni buat misal je ni. Kunut bukan sunat yang jahat menyalahi. Kunut tak jahat menyalahi. Tu imam baca kunut, kita nak tunggu sujud, tak batal sembahyang. Tu imam lupa kunut, kita sunat baca kunut pendek. Tu menyalahi tu. Tu tak apa, kunut tak apa. Hak betul-betul jahat menyalahi pada buat dan pada tinggal, sujud sejadah. Tu imam sujud, jangan tak sujud. Alah, sujud kita ni sakit lutut, sakit orang. Sujud pun bukan boleh bilang rakaat pun. Lelah saja je sujud. Malah lagipun sunat je, bukan wajib. Tu menyalahi. Ni jahat ni menyalahi, ni batal sembahyang. Tu imam pergi baca ayat sejadah. Lepas tu imam ni bakal tak tahulah. Mungkin dia dah ingat nak tanya orang kapung tu. Orang kapung tu pandai dah sejadah, dia tak ingat nak tanya. Sebab dia ni mai kapung orang, tiba orang kapung suruh dia tu imam. Misal dia pun baca ayat sejadah, dia tak sujud lah sebab dia takut orang kapung tu tak biasa. Dia tak sujud. Orang kapung tu kena-kena hak biasa sujud sejadah tahu apa tu imam tak sujud sujud asal kan. Menyalahi tu panggil. Sebab imam tak sujud, kita sujud, batal sembahyang. Tu hak jahat menyalahi. Adapun kunut imam baca, kita nak baca boleh. Imam tak baca, kita nak baca boleh. Jadi hak jahat menyalahi, sujud sejadah. Kemudian sujud sahwi dengan tahiyat awal, sebelah jahat menyalahi, sebelahnya tidak jahat menyalahi. Tapi kalau nak bicara ni, dia akan bicara 4. Sujud sejadah, sujud sahwi, tahiyat awal dan kunut di atas sini. Tapi dia berhenti setakat tu je, dia tak hurah. Ni ada orang tanya, kita hari ni padang cerita tu berkali dah. Sebab
Panjang dah kita masa ni. Hak pertama tu nak cerita gitu. Hak nak kata gini tu, hak masalah syok pada rukun tu. Tambah pula hak masalah tayat awal pula. Mana kita ni? Kena bangun tu lama-lama pasal oh ni kena sekali 2 jam. Mana atas ni dia tinggi lah. 2 jam. Allah rasa kena alim petang. Puasa kan. Dia tu start nak duduk tak kursi ke? Kursi biar tak ada apa lah. Diri 2 jam. 2 jam. Pagi tu okey lagi. Pagi pukul 9 okey lah pagi tu. Tapi ala ke petang tu berasa lah. Dah nampak kursi pun duduk belakang gitu je, nampak program dia jenis berdiri. Mungkin dia duduk ni, duduk petah di ni hospital. Hospital ni dia pandai apa dalam tu, dia tulis depan tu dia panggil dewan apa, di dewan dia kan, di kursi tu macam naik kata gitu, macam panggung wayang. Auditorium. Nak sebut kita tapi tak ni nak sebut. Tak pandai. Dia tulis luar tu. Dia ada bilik tu lah tapi cacang. Ni jadi dia duduk gitu lah. Tak sera masa tu. Masa tu tak sera apa. Dia tanya dah nak start nak duduk ke? Biar kata. Terang. Ni kita kena buat tafsilan tu. Dia sekarang ni syok. Tadi sebut dah kalau hak sahih tu cerita lain. Hak sahih tu cerita lain. Ni cerita hak syok. Cerita yang lepas syok kan 50-50 tu syok. Jadi syok ni syok niat dan takbir ni ni memang batal semayang. Ada ni tak kira ni memang batal semayang. Memang kena buat gini batal gitu. Selain daripada niat, selain daripada niat dan takbir, selain ikutlah hukum mana pun, selain niat dan takbir, selain rukun-rukun yang lain, rukun-rukun yang lain, syok pada Fatihah, syok pada rokok, syok pada tamak ninah, syok pada sujud. Sujud sekali ke? Sujud 2 dah ke? Ni boleh main ni. Boleh. Yelah lepas sujud tu, sujud yang pertama ke sujud 2 kali dah ni. Dia boleh jadi. Lepas tu kadang-kadang tidur cerita dia dulu. Ini pernah berlaku tu Imam di sujud sekali, lepas sujud tu tasyahud akhir lalu dah. Dia ingat tu boleh berlaku kata. Dia sujud, lepas tu sepatutnya duduk antara 2 sujud. Dia tasyahud akhir dah. Dia tasyahud akhir. Makmum pun subhanallah. Tu Imam pun bikah naik. Makdi rakaat kelima. Dia ingat ke rakaat tak cukup. Makmum pun subhanallah, dia pun turun semula. Ni tu Imam satu nyakit lah. Dia sekarang ni bila dia tasyahud akhir, macam mana dalam hati dia? Bilangan rakaat sahih tak di hati dia? Dia sahih dia 4 rakaat kan? Subhanallah guana pun dia sudah turun orang. Ni subhanallah dia pun turun orang. Dia ingat ke orang royak ke dia, awak rakaat tak cukup. Jadi sekarang ni dah hati dia guana, hati dia rakaat tu. Memang dia syok 3-4 ke? Tak, memang hati dia 4. Yang subhanallah tu turut apa? Tu Imam dia tak kena turut makmum subhanallah tu. Cuma bila makmum subhanallah, dia pun mikir balik, barulah dia turut kalau dia tidak turut. Makmum tak dia nak marah kita subhanallah dia tak turut. Dah dia kena pakai keyakinan sendiri. Makmum hanya peringat je. Ni salah ni, maknanya dia memang dia yakin dah dia 4 rakaat. Yang bila makmum subhanallah, kenapa awak naik? Lepas tu subhanallah turun pula. Lepas tu lama pun makmum pun sujud yang kedua. Makmum pitah imam, makmum pun sujud yang kedua, barulah imam tu sujud yang kedua. Faham tak ni?
Tapi nak ceritanya, jadi tu imam tu ikut. Tak boleh. Kita kena main keyakinan sendiri. Dan mana nak ayatnya boleh berlaku. Kita sujud boleh mari syak ni sujud pertama ke, ni sujud kedua ke, dia boleh berlaku gitu. Maka hukumnya sujud sekali barulah. Sebab satu dengan dua mana awak yakin? Satu dengan dua mana awak yakin? Satu. Macam tu satu dua hak sujud. Rakaat itu kok syak. 3 ke 4 mana awak yakin? 3 yakin lah. Kena pakai yakin lah. Jangan faham kau pak syak tu. Kalau 3 tak yakin, bukan 3 4, 2 3 lah pulaknya. Mana 3 ataupun 4, 3 ataupun 4, mana yakin? Yakinnya 3. Kita wajib kena ambil 3. Jangan 3 ke 4, 3 4 ambil 4 autung dia kata. Dia bukan gitu. Ambil yakin. Ambil hak yakin 3. Ni. Pak dah rasa lagi warna tu. Dapat dah lah, syukur dah, tak salah sibuk. Tak yakin mana pula. Dia syok je ni. Dah kita pak lah. Hak syok ni tak sahih pak. Tak sahih pak. Tu baru panggil syok. Jadi syok selain daripada kita ukur lain. Dia syok pula ni pada dua keadaan. Yang pertama, nak ayat kan syok kepada dari segi nak guna bahasa. Di satu, syok Fatihah baca ke tak baca. Yang kedua, Fatihah baca. Kesempurnaan dia tu, tasydid 14 tempat tu cukup ke tak cukup. Tu lain pula tu. Satu dia panggil syok kepada, dia panggil asal rukun, pokok rukun. Fatihah baca ke tak baca. Satu laginya Fatihah baca, syok kepada kesempurnaan. Kesempurnaan dia apa? Wajib huruf kena jaga molek 142. Tu kesempurnaan. Tasydid ada 14 tempat kena cukup belaka 14 tempat tasydid tu kesempurnaan. Jadi dua syok. Satu syok kepada apa? Asal rukun ke apa? Diri rukun. Boleh? Boleh kata diri rukun tu sendiri. Satu laginya kesempurnaan rukun. Dia ni nak cerita gini ni sama juga nanti kalau cerita bab wuduk. Dia syok tangan basuh kedok, lain hukum. Sekarang ni tangan dia basuh, tapi siapa duk siku. Faham tak ni? Itu lain hukum. Mana sekarang dia sapu kepala, dia tengah basuh kaki, mari syok tangan basuh kedok. Sebab biasanya orang ni berwuduk lepas dia mandi. Bila berwuduk lepas dia mandi ni semuanya basah belaka. Jadi kalau kita berwuduk hok dak mandi tu tahulah waktunya. Sekarang berwuduk lepas dia mandi mengapa basah belaka kan. Tengah-tengah sapu kepala basuh kaki, syok tangan basuh kedok. Ni di rukun apa panggil. Satu laginya tangan main basuh, tapi berasa cepat basuh macam tak siapa sini. Syok bukan sahih. Tu kena perhati balik. Syok. Ni apa panggil apa? Kesempurnaan rukun. Jadi syok pada diri rukun. Dia dua je. Sebelum salam, selepas salam. Dia gitu pula. Itu kata banyak tafsiran tu. Adapun syok kesempurnaan rukun, sebelum selesai rukun. Sebelum selesai rukun, bukan kira salam ni. Sebelum selesai rukun, selepas selesai rukun. Lain hukum. Kan? Sekarang ni kita syok di rukun. Fatihah baca ke tak baca. Sebelum daripada salam, kat mana-mana pun tak kira lah syok. Maka
Fatihah dia tidak ada, rakaatnya tidak dikira, dia kena tambah satu rakaat sebelum daripada salam. Pada ni. Tetapi kalau dia syok, Fatihah baca tak baca, beri salam dah, maka tak boleh bekah. Tak boleh bekah tu. Kalau sebelum salam nak tulis mana? Kalau sebelum salam dia kata mau beri bekah. Kenapa syok tu menyebabkan Fatihahnya tidak dibilang. Mana apa tu? Berkesan ke apa? Kalau lepas daripada salam tak kesek dah. Kalau lepas ada salam, bukan syok diri rukun, syok rakaat pun tak jejah dah. Kalau sebelum salam 3 ke 4 wajib kena tambah satu rakaat. Sudah salam dah biri, tak di 3 ke 4 bila syok ni selepas salam dah ada bukan sudah cari biar syok pas dah bukan. Ni syok ni sebut dah tadi bukan sahih. Kalau sahih Allah 3 baru tadi tu kena main mula tu. Pada ni syok saja sebelum salam 3 ke 4 beri bekah. Mana tambah satu rakaat, pas beri salam siap baru dah. Tak di semayang cukup kedok syok sudah dah semayang kan, selepas beri salam dah kan, maka tidak beri bekah. Faham tak ni? Nak tulis mana sini? Ni nak tulis mana? Orang ni kan tanda dia satu raik satu pakoh. Nak mana? Hak pakoh hak kena buat semula tau. Hak raik ni tak beri bekah gitu. Ya tak faham tak tu? Tengok raik ada pakoh, ada tengok markah boleh berapa. Tu kata periksa tu. Kemudian syok kesempurnaan rukun. Syok kesempurnaan rukun. Contohnya syok Fatihah kita tasydid cukup kedok, tapi masa tu sedang baca Fatihah. Kita sedang baca Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim contohnya, mau syok di hati, tak di iya tu tasydid. Iya ke mana? Iyaka takhfif mana? Iya tasydid dah ada tasydid. Iya ada gitu lah. Mana dia? Dia dah habis lagi baca Fatihah ni, tengah baca Fatihah. Dia syok. Tasydid dia cukup kedok. Jadi kedok, dia wajib kena undur balik tepat dia syok. Mana dia sambung semula baca. Wajib kan? Ada. Tetapi kalau sudah dah selesai rukun, habis dah baca Fatihah, baca surah dah, rokok dah, baru syok. Tak di tasydid warna tadi, tak kisah. Jalan tak selesai tu. Dia panggil apa ni? Syok kepada kesempurnaan rukun. Kalau syok Fatihah baca ke tak baca, selagi belum salam, baru pun rakaat keempat dah, rakaat keempat. Rakaat pertama tadi Fatihah baca kedok, maka rakaat pertama tidak dibilang, kena tambah lagi satu rakaat. Sebab dia syok kepada diri rukun baca kedok Fatihah. Selagi tak salam, beri kesan. Wajib kena, bukan boleh buat tak, wajib kena kembali balik. Sebab bila syok Fatihah rakaat pertama baca kedok, hukumnya tak baca. Bila hukum tak baca, kita tak sengaja. Kita kan kalau sengaja batal tinggal rukun. Kita tinggal rukun tak sengaja tak atas. Tapi rakaat tu bilang ke tak? Rukun tak cukup, tak bilang. Jadi hak 4 tu baru 3, tambah selagi. Selagi tak beri salam. Kalau beri salam dah, satu syok pada rakaat pun tak beri bekah. Bukan syok pada rukun Fatihah. Dah sudah dah. Hanya syok ni bukan sahih. Jadi kalau syok pada kesempurnaan rukun, syok tu bila? Ketika sedang membaca Fatihah, maka dia wajib undur balik. Kalau dia syok pada tasydid contohnya, dia kena undur balik. Ke syok baca bismillah kedau. Orang balik Mekah kan, orang Mekah tak baca bismillah. Jadi ahli rumah sedang baca Fatihah, bismillah tadi baca kedok ke pakai alhamdulillah lalu dah.
Tengah basuh, maka dia wajib kena mula bismillahirrahmanirrahim, sambung ayat Fatihah. Tapi kalau sudah habis dah baca Fatihah, sedang baca surah, sedang rokok, tak dibaca kedok bismillahirrahmanirrahim. Fatihah memang baca, rukun memang buat. Bismillah ni ada kedok, tak ada bismillah tak sebut Fatihah. Tapi sudah dah baca Fatihah, baru mari timbul syok bismillah baca kedok, tak bekah. Faham tak? Boleh. Ni lepas tu buat sendirilah, nak buat warna-warna dia punya ujung dia tu. Dia punya ujung tu buat sendiri lah. Dan ni nak tanda pakon tanda ni, buat di ujung tu. Dia syok sujud sekali ke dua kali. Tu dalam semayang tu belum beri salam lah. Maka bekas sekali ya sujudnya. Dia bukan syok sujud sekali ke dua kali. Sujud memang dua kali. Tiba-tiba dia syok kepada kesempurnaan rukun sujud. Di antaranya kena bumi 7 anggota tu. Kena bumi 7 anggota. Pada ni. Dia syok tu bila? Ketika baca tasyahud akhir contohnya. Sujud memang 2 kali. Tapi masa duduk tasyahud akhir tu, dia syok. Perut jari kaki dia tekan kedok bumi Sebab lama kening semayangnya apa lerek apa. Wak tak padu mana sebab tak ngaji. Lepas belajar-belajar perut jari kaki wajib kena ke bumi tu, sebab wajib kena bumi 7 anggota. Jadi lepas dia belajar tu dia amal dah lah, tapi ada ketika dia lupa nak amal. Jadi dalam tasyahud akhir sujud memang sahih 2 kali. Dia syok kepada kesempurnaan sujud. Tapi syok tu bila tu? Selepas selesai dah rukun sujud, dalam tasyahud akhir dah tak bekah. Ada sesat lah kan. Sekarang bukan dia syok kepada diri rukun sujud, bukan. Sujud memang 2 kali. Dia syok kepada kesempurnaan rukun. Mana kena bumi 7 anggota tu kan, itu syarat bagi rukun sujud. Tapi dia syok kepada kesempurnaan rukun tu bila? Ketika sudah selesai dah, ketika baca tasyahud akhir dah, mari timbul syok. Tadi masa sujud tadi tu kaki tekan kedok, kena dak perut jari kaki. Abang apa ni? Syok kepada kesempurnaan rukun. Bila syok selepas selesai dah kita buat rukun tu, tak bekah. Tak bekah. Terus. Serik. Itu syok pada diri rukun. Ini sujud yang kedua. Sujud yang kedua. Kena sujud yang kedua. Dia kalau syok pada rukun, kalau kita sudah berpindah rukun apa semua tu, memang sunat sujud sahwi. Itu cerita lain apa tu. Memang sunat sujud sahwi. Sebab kita kalau sengaja kita sujud sekali contohnya, kita sudah berpindah rukun tasyahud akhir contohnya, batal tu kalau sengaja. Tapi kita tak sengaja, tak batal, tapi sunat sujud sahwi. Sebab sujud sahwi lain. Ni cerita bab semayang. Bab wudu samalah. Kita syok, kepala sapu kedok, contohnya. Bila syok sebelum selesai basuh kaki, bukan sebelum salam. Tak ada salam wudu ni, tunjuk salam sini bergerak lah. Maknanya kita syok kepala sapu kedok sebelum selesai berwudu, sebelum selesai basuh kaki, maka wajib sapu kepala semula. Tapi kalau selesai dah basuh kaki, sudah dah basuh kaki, kepala sapu kedok ni, maka tak bekah. Sebab dia sudah dah wuduk selesai dah. Kalau wuduk dah selesai lagi, kaki pun selesai lagi basuh, syok kepala sapu kedok, hukumnya tak sapu, wajib sapu kepala semula, basuh kaki semula. Adapun kalau tadi syok pada kesempurnaan, tangan memang basuh, tapi siapa ada siku. Contoh dia kesempurnaan. Bila syok ketika sedang basuh tangan, kena perkata air pas siku. Sekarang dia basuhlah tangan kanan kan, kanan. Lepas tu dia pun sedang basuh kiri, dia mari syok, siapa
sapa dak tadi air sini ni, maka dia wajib kena sapa kaki siku. Barulah dia basuh semula tangan kiri. Sebab apa? Sebab dia syok ke sebelah hukum sebelum selesai hukum. Tapi kalau disapu kepala dah, tak di tangan sapa dok siku, syok pada kesempurnaan, tapi selepas selesai dah rukun basuh tangan, tengah sapu kepala dah, tak berkah. Kan? Syok kesempurnaan rata dok sampai siku 3 basuh tangan, tapi sedang basuh tangan belum selesai lagi rukun tu, maka kena pergi basuh lah siku orang kata syok tu. Katalah siku tu. Tapi kalau syok siku siapa ada air tu kesempurnaan rukun basuh tangan. Tapi bila syok ni ketika sapu kepala dah, mana rukun tu selesai dah basuh tangan, sedang buat rukun sapu kepala, tu tak kosek dah tu. Tu tak buka. Tu jalan dia. Ni syok. Tasolayang ni syok ketika mana? Kau lepas tu tasolayang syok harga apa? Kalau di rukun tangan basuh kedok, walaupun lepas dah tengah sapu kepala basuh kaki, tapi tak selesai lagi wuduk, kena layang, kena basuh tangan mula. Cuma dia sekarang ni dia syok tangan basuh tak basuh, pindah sapu kepala, tapi tak selesai lagi wuduk. Sama dengan syok rukun semayang lah, tak boleh salang lagi dalam semayang lagi tu, kena pakai, kena ambil sebab dalam semayang je. Ni pun dalam ketika tengah berwuduk lagi ni, syok tangan basuh kedok, tu bekah. Syok tangan basuh rata kedok, barulah syok tu jimur bila sedang basuh tangan ke sudah dah basuh tangan tengah sapu kepala, sedang basuh tangan, kena perhatilah disikut syok tu, wajib tu, jangan tak layan pula. Tapi bila mai syok siku rata kedok, tika sapu kepala, tika basuh kaki, tu tak buka tu. Tak mau layan syok pun, tengok syok tu tika mana, syok hal apa dan ketika mana. Mana? Tak ada masalah tu. Dia bukan baca 3, hak afdalnya baca sebelah. Dah tu afdal dia. Baca sebelah. Tu sunat hayat tu. Sunat hayat tu. Mana nak baca sebelah kali, lagi bagus. Dia baca rakaat sujud ni sebelah kali. Tapi semasa seorang lah, bukan tu imam, bukan makmum. Pada tu bagi dua tu, syok pada rukun, syok pada kesempurnaan rukun. Kan? Atau masing-masing tu. Bukan setakat sebelah je, lepas tu nak baca pula Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslam, tu panjang lagi. Dalam rakaat dah sujud ada lagi bacaan-bacaan lain. Kemudian saya sebut mengelepah, masalah syok, bukan syok kepada kesempurnaan Fatihah. Syok kepada Fatihah baca kedak kan mengelepah. Syok baca kedak baca Fatihah. Ni belum salang lah dalam semayang ni. Dan salang syok rakaat pun tak boleh bekah. Dia syok bila dia syok tu, sebelum rakaat wajib kena baca semula. Belum rakaat lagi ni, syok baca ke tak baca. Kalau syok baca tapi tak sempurna ke tak Fatihah tu tak bekas, sebab kalau sudah dah baca Fatihah. Sekarang ni syok baca ke tak baca Fatihah. Syok tu bila? Sebab ni syok pada diri rukun dalam qiyam, dalam berdiri, tak rakaat lagi, wajib kena baca semula, termasuk makmum. Makmum wajib kena baca semula. Pada ni makmum wajib kena baca semula. Lepas tu imam rakaat dah tu, maaf 3 rukun panjang. Jangan pula imam rakaat tapi makmum belum rakaat lagi ni. Fatihah baca kedok. Biar
pakai rokok ikut tu imam lah, lepas tu kat arang saya tambah serakaat. Dia rokok tanpa membaca Fatihah, batal sembahyang. Dia wajib kena baca lah. Dah sekali imam rokok dah kan, maaf 3 ekor panjang. Betul. Kamu tak tahu, sesah, senang. Ada masalah. Kalau makmum tak tahu ni, tak tahu, tak ada masalah. Sama juga dah tahu kerana tak belajar. Dah tahu kerana tak belajar, senang. Wa amal je. Masuk Ramadan je. Wa amal sunat. Semayang tak cukup. Ayat tak cukup. Macam sebut tadi lah, dosa besar tak akan lepas dengan amal ibadat. Sebagai contoh, tengok contoh ni. Selepas dia balik, umur belasang dia balik dah, satu semayang je dia tinggal. Satu je dia tinggal. Lepas tu dia tidak bertaubat. Taubat mana salah satu dari rukun taubat? Qada. Dia tak qada. Dia pun semayang sampai ke umur 50. Hak dosa satu waktu ni tidak terampung. Dah kan dia semayang dah kan. Tu amal ibadat tidak mengkifaratkan dosa besar. Ni kena bertaubat. Ada. Satu waktu ditinggalkan ni, satu waktu je. Satu waktu je. Dia pun semayang ni puluh tahun dah semayang fardu, tak pernah tinggal. Lepas tu satu waktu ni beng gitu je. Dah. Ni besar kiaan di akhirat ni. Sebab apa? Tiang agama tak cukup tak ada. Tinggal semayang tak ada. Sebab tu dah hukum agama, budak muncul 8 tahun, kita kena suruh dia semayang. Bersiang ke budak tu nak tidur pagi-pagi kalau hari tak sekolah, Jumaat Sabtu. Alah ni memanglah dia bangun sebab nak makan sahur. Kalau tak kena puasa, hari lain bangun awal dah nak pergi sekolah. Lepas tu hari Jumaat Sabtu gerak dia tidur, biarlah subuh. Tak boleh, gerak dia bangun subuh. Dia tidur lewat semalam. Akad, dukung, mandi dia. Allah gitu benar. Tu kewajipan kita mak ayah. Sebab apa? Semayang tak boleh tinggal kat lepas dia balik. Umur 10. Tu tahu dah hukum kalau ada semayang umur 10. Bukan kena pukul. Hak Nabi perintah wadribu li ashrin. Pukul oleh kamu bila anak umur 7 tahun, bila ditinggal semayang umur dia 10 tahun. Kita wajib kena pukul. Nak tanya, 10 tahun ni kadang-kadang balik, kadang-kadang tak balik lagi. Kalau tak balik, budak ada dosa tak? Kenapa Nabi suruh pukul? Dosa pun tidak. Nak ajar ni semayang tak boleh tinggal. Ni semayang tak boleh tinggal. Walah, kalau kita tak ada salah sebab dia tak balik lagi. Dosa, budak ni suci bersih laginya. Tiba-tiba Nabi suruh pukul, pilih tinggal semayang 10 tahun. Sebab apa? Semayang tak ada tinggal. Tak ada. Ni dia tinggal sewaktu, kemudian dia semayang sampai umur 50. Hak sewaktu ni kekal. Nama tercatat di pintu neraka. Dia tak taubat ni dia tinggal semayang, satu dosa. Kita kata 100 dosa tu. Jangan salah faham ni, yang 100. Hak 100 ni takkan kurang selagi tidak bertaubat. Bertaubat tapi tak qada. Gini je lah, cik. Semayang tapi tak rokok. Boleh tak? Boleh tak, cik? Semayang tapi tak rokok je, rukun 13 kan. Boleh tak? Tak boleh lah sebab dia ikut rukun. Taubat tapi tak qada. Qada tu rukun taubat. Taubat bukan tak qada. Di 4 rukun taubat kan, tinggal kefarduan, salah satu kena qada. Sekarang ni dosa tinggal semayang ni 100 kita kata. Tak degih ni. Walaupun dia semayang sampai 40 tahun pun, dia ada dosa baru. Dosa tidak bertaubat. Dosa tidak bertaubat. Apa dosa ni? Tidak bertaubat. Kita buat cerita dosa tidak bertaubat. Dosa tidak bertaubat ni qalamu qabsa ni. Sebab apa ni? Sebab melengahkan taubat. Ni ahli sunnah. Mu'tazilah kata tak bertaubat, satu dosa. Dia cerai. Ni maksud dosa. Ni tahu. Sebab apa? Tak segera taubat. Dosa satu-satu Hak kita ahli sunnah tak. Satu je dosa. Tapi dia akan qabsa ni. Sebab apa? Sebab setiap saat kita berdosa kerana tidak bertaubat.
Hak dosa 100 tinggal semayang ni tak gerak. Dosa apa kita ni? Dosa kerana tidak bertaubat. Semayang wajib, taubah wajib. Semayang wajib ijma' ulama, ditinggal semayang ni dosa. Taubah wajib ijma' ulama, ditinggal taubah ni pula ni. Ni dosa kalau mau besar. Kalau Mu'tazilah kata dosa belia-belia dengan dosa. Tahu. Tapi nak ceritanya dalam keadaan dosa. Ni dosa besar dah tinggal semayang. Ni dosa pula tidak bertaubat, tinggal kefarduan. Dia semayang sunat. Kalau kita cakap gak banyak cantik. Faham tak? Banyak cantik. Orang cakap gitu tau. Nada dia kata banyak cantikmu. Gitu nah. Ni tak selesai, taubahnya tidak. Nak buat warak, nak semayang sunat, siapa nak terima? Faham tak ni? Bertaubatlah kemudian. Wajib kena taubat onisa. Wajib kena taubat ni pula sedua kali taubat. Dosa lain-lain. Taubat yang pertama kerana meninggalkan satu waktu semayang. Taubat yang kedua kerana melengah-lengahkan taubat satu dosa yang lain pula. Ada. Taubat kan mencukupkan rukun dia lah. Setakat cukup rukun taubat, cukuplah taubatnya. Ini kes satu ni. Kalau puluh-puluh, Allah, tu tak nak kata lah, tu galak kambur lah tu. Sebab tu kata daripada mujur tahun, budak tu walaupun, sehingga kan budak mujur tu 8 tahun ni, terlantar dianya, dia aksiden, tangan patah apa semua, wajib juga kita suruh dia semayang. Tapi semayang cara orang uzur lah. Wuduk tak boleh ambil, ataupun wuduk boleh ambil tapi tak rata, kita ajar dia dengan tayamum. Allah, budak tu kan sakit kan, sakit tak sakit pun wajib atas kita. Budak tak ada hukum, wajib atas kita. Sebab apa? Nak royak ke dia, nak latih ke dia. Mu sakit nanti lepas balik, sakit macam mana sakit pun mu tetap kena semayang. Kalau kita masa latihan ni 7 hingga 15 segar semayang, ngatuk tak payah semayang. Dah hari Jumaat Sabtu hari Minggu ni kan, sakit tak payah semayang. Lagi dia besar lagi, segar dia semayang. Sakit tak semayang apa, masa mak ayah dia ajar gitu dah, daripada umur 7 sampai umur 15. Ni nak corok semayang daripada umur 7 sampai 15 ni. Nabi suruh corok semayang pada masa anak kita suci. Ada ni, nak suruh corok semayang dalam keadaan anak kita suci. Biar semayang tu tiang agama tak nenek tak tinggal dah. Tapi bukan semayang saja ni, dengan ilmu semayang. Ada ilmu akidahnya, anak kita semayang tu. Ada ilmu fiqhnya, anak kita semayang tu. Tu kewajipan kita. Tu kata mak ayah ni besar tanggungjawab. Bukan setakat we makan minum waktu, we makan minum. Binatang pun pandai we makan minum waktu. Kan? Terutama sekali orang puan. Orang puan biasalah, hak kerja jabat. Kering belah pagi, dia tak mandi. Macam-macam alasan. Dia terjabat, tak ada bilik mandi. Jabat ada tandas saja, dah mandi dalam tandas. Tuala tak bawa. Allah, nawak sungguhlah. Dah masalah sekarang ni, orang perempuan nak suci haid, dia boleh tahu dah. Hari ni kering tengah hari, dah hari nampak raya, bawa lah tuala. Mandi di jabat. Memanglah jabat ni ada tandas je, dia tak ada bilik mandi. Mandi ada tandas pun. Biar berjeruk tandas. Dah lama buah pun nampak dia kena buat bilik mandi buat satu bilik mandi, tulis dia bilik mandi untuk perempuan kering haid. Dia gitu. Tak ramai orang puan. Saya banyak tempat dah saya ngajar jabat, dia tak mandi. Kering pukul 10 pagi, pukul 11 pagi, pukul 12. Zuhur tak semayang, asar tak semayang. Dia balik garik baru dia mandi, baru dia semayang garik isyak. Zuhur asarnya mana? Zuhur asarnya mana? Mudah-mudah tinggal semayang. Memang saya ngajar jabat, saya tekan jebat mandi ni. Mati ustaz, nak mandi mana ustaz? Kita kalau betul lah tak boleh mandi jabat. Tandas awang banyak luar, ada tempat mandi. Pergi mana? Payah, minta cuti sikit hari, minta bos nak balik. Berapa nak balik sikit hari balik? Kering haid dah ni. Nak balik, nak mandi, nak zuhur rumah. Dah memang tak ada alasan.
Ada pula orang kata ustaz, ada ustaz ngajar dia kata semayang hormat waktu. Tak payah mandi-mandi lah. Semayang hormat waktu. Dia kata ada ustaz ajar gitu. Semayang hormat waktu. Tak usah duk mandi-mandi lah, dia kata. Jangan duk ajar gitu. Semayang hormat waktu ni memang dia tak ada jalan nak mandi. Contohnya dia terkurung dalam bilik pejabat tu. Tak boleh nak pergi mandi. Barulah semayang hormat waktu. Tak ada air langsung nak mandi, kena cari debu tanah untuk bertayamum. Debu tanah pun tak ada juga, baru hormat waktu. Ini air ada, bukan alasan. Dia tak ada ustaz ngajar payah hormat waktu. Semayang gitu rasa tanpa mandi wajib, haram, dosa besar dia nya. Jangan main gitu. Semayang hormat waktu ni tak payah mandi ni, hak memang tak boleh mandi. Boleh mandi macam terkurung kita kata, nak keluar tak boleh. Kering dah. Waktu masuk semayang lah. Nak mandi tak boleh sebab terkurung. Baru semayang hormat waktu. Ini ayat ada tu apa alasannya? Alasannya sebab tak ada nak solek tau. Tak ada nak make up. Ke kan? Ke kan? Ni satu waktu ni ginda hukum ni. Ada ni. Batu kita akidah semayang, akidah semayang, kemah molek. Dah daripada 5 tahun kan, siapa mau 15. Mak ayah ni pegang sungguh ni. Mana 15 ni tak ayah gapo dah. Jalan molek dah. Mana dengan ilmu dengan apa? Kita balik semula cerita-cerita tadi, hak Fatihah tadi. Kita syok Fatihah baca dah baca. Kita belum rokok, kita wajib kena baca Fatihah. Walaupun kita makmum rokok dah. Tapi kalau lah syok kepada diri rukun ni, sebelum salang lah. Tapi masa tu dia rokok dah, dia tidak dah, dia sujud dah, baru syok Fatihah baca ke tak baca. Ingat dah mengelepas. Kalau imam, kalau semai seorang, wajib kena bekah balik kepada berdiri untuk baca Fatihah. Tapi kalau makmum tak boleh buat sebab makmum kena ikut tu imam. Jadi imam rokok, makmum pun rokok. Dalam rokok makmum barulah dah baca ke dok Fatihah tadi Tapi makmum nak gustang balik, nak undur balik berdiri tak boleh. Sebab makmum ikut imam, dia kena terus ikut imam. Tapi rakaat tu tidak dibilang. Lepas imam salam, kena tambah 1 rakaat. Tetapi kalau syok Fatihah baca tak baca, imam ataupun semasa seorang dia rokok, dia tidak disujud baru syok, dia kena berdiri semula. Kalau imam berdiri semula baca Fatihah, makmum kelang kabut lah. Tapi makmum jangan ikut, sebab makmum baca Fatihah dah. Tunggu imam balik semula dia baca Fatihah, dia rokok, berarti ikut balik tu imam tu. Kat mana kita duduk? Mana ni? Tetapi macam sebut dah minggu lepas, syok Fatihah baca tak baca, masa rokok tak timbul syok, tidak tak timbul syok, sujud tak timbul syok, bangun rakaat kedua, kita pun baca Fatihah. Lepas kita baca Fatihah ni, tadi tak baca rasa. Dan bila kita baca kan, kita baca ni kita serah, kita rasa kan, rasa macam ni baru baca. Rakaat pertama saat ni berapa kali, tak ada orang kali. Sebab bila kita baca Fatihah, kita mari perasaan dah. Saat ni baca, rakaat tak saat ni baca masa mana? Bahang suruh lalu dah bang kali ni. Dia syok Fatihah baca tak baca, tapi dia sudah sampai di tempat yang sama, di rukun Fatihah yang sama, tapi rakaat yang kedua. Maka waktu tak payah undur balik tak payah undur balik, takkan nak turun bawah semula, naik rakaat pertama semula, tak payah. Ni rakaat dua ni tengah berdiri ni, Fatihah baca tak baca rakaat pertama, takkan nak turun balik naik rakaat pertama. Maka sebab dia rukun yang sama dah ni, maka Fatihah rakaat kedua tu menjadi rakaat pertama semula, rakaat pertama tak ada. Gitu je. Tambah rakaat lepas imam, lepas bukan rakaat pertama tak ada lagi, itu baru rakaat pertama. Walaupun dapat zahir macam rakaat kedua. Ada. Ini masalah kita sebut minggu lepas, masalah syak kepada rukun. Mana? Ini?
Ada. Ada. 3 hukum dia pula. Mana? Sekarang ni rakaat kedua. Dia syok rakaat pertama dah baca Fatihah. Lepas sekarang ni dia baca Fatihah. Lepas tu? Dan sekarang ni bukan baca Fatihah untuk rakaat pertama. Sekarang tu rakaat pertama. Sekarang tu rakaat dua, tapi sekarang tu adalah rakaat pertama. Ada? Ya, ada. Jadi rakaat kedua itulah rakaat pertama. Lalu lepas sekarang rakaat kedua pula, rakaat ketiga pula, rakaat keempat pula, gitulah. Jadi rakaat kedua tu rakaat pertama situ. Lah, rakaat pertama. Dah baca-baca rakaat kedua, nantilah rakaat kedua pula kayak lagi. Dah rakaat sekarang ni rakaat kedua nampak, tapi rakaat pertama semula. Lepas tu bila saya baca rakaat kedua, nanti rakaat kedua nantilah. Tidak sujud rakaat kedua lah pula baca Fatihah. Bukan dia masa duduk berdiri ni baca Fatihah sekali untuk rakaat pertama, baca rakaat kedua untuk rakaat kedua ni. Dah, yang gitu. Sekarang dia rakaat kedua, Fatihah dah baca rakaat pertama. Jadi tengah rakaat kedua ni baca dulu Fatihah untuk rakaat pertama. Baik. Lepas tu baca pula Fatihah sekali lagi untuk rakaat kedua. Rakaat kedua tak ada lagi rakaat pertama tu. Lepas baca Fatihah, rakaat tidak sujud, naik pula. Tu rakaat kedua, baca Fatihah situ pula. Jangan dia baca dua kali Fatihah di satu rakaat kedua tu. Dah takut baca Fatihah sekali, ganti rakaat pertama. Lepas tu baca pula sekali lagi untuk rakaat kedua. Lepas tu Fatihah je rakaat pertama, rakaat tidak, rakaat tidak buat tadi kan. Tak kalau gitu. Rakaat pertama tu kita tak ada. Bukan Fatihah je tak ada, rakaat tidak pun tak dikira dah lah. Sebab apabila Fatihah tak ada, rakaat tidak tak ada bilang lah, sebab dia tak ada tertib semayang. Mana boleh rakaat tidak tanpa Fatihah? Dia gitu. Kan? Bukan dengan dia syok. Kalau dia teringat memang tak ada baca, sama je lah. Ya. Ialah kalau kita cerita gini, kalau tak panggil tambah sebenarnya, sebab bila rakaat pertama tu tak ada, rakaat kedua tu rakaat pertama, jadi tak nampak tambah-tambah lah. Jadi pertama semula 2, 3, 4. Tak panggil tambah. Tak panggil tambah. Nampak macam tambah jadi 5 lah. Tapi sebenarnya dah rakaat kedua tu rakaat pertama semula. Jadi rakaat pertama tadi tu tak jadi. Jadi macam tambah dah, tambah se. Mana dah lah jadi 1 semula, 2, 3, 4. Kalau kira kau 5 lah tu, dah lah. Rakaat pertama tu tak ada awal-awal lagi. Rakaat kedua tu rakaat pertama. Tapi nampak macam tambah lah, jadi mayang 5 rakaat. Kalau tengok kat luar kau, mana dia mayang 5 gitu lah kalau tak tengok kat luar. Dia mayang dia 4 je, sebab 1 tu tak dibilang. Faham tak ni? Itu kalau bagi untuk imam teman seorang. Kita makmum itu juga. Kita syok tu lepas daripada rakaat dah makmum ni baru syok Fatihah baca tak baca. Ada rakaat tu makmum tak dibilang sebab tak ada Fatihah. Lepas imam salam tambah 1. Jadi orang nampaknya tambah 1. Walau di sebenarnya tak ada tambah-tambah, sebab dia satu rakaat tu memang tak ada. Tapi kalau tengok kat luar, warna awak ni duduk belakang tu imam, jadi Tok Bila tukang qomat, Tok Imam takbir, Tok Bila pun takbir, Tok Imam salam tambah 1. Jadi orang nampak macam tambah, tapi sebenarnya dia memang tak ada 1, jadi tak cukup rakaat. Tapi kalau Zuhri kat luar, tambah lah orang panggil. Kan? Jadi kita buat masalah tadi tu sujud sejadah, sujud sahwi, tahiyat awal dengan kunut, kita cerita semula lah. Ni cerita masalah syok je. Kemudian cerita tadi bab semayang ni jaga molek ni. Ni cerita bab semayang. Tinggal satu waktu semayang, bukan tinggal banyak waktu. Tapi kalau kering tangguh sokmo, kering nipah,
Taruh semua tu kena taubat beradang lah tu. Sebab itulah dia Wak Ammar ni kena ngaji fardu ain. Kalau ngaji fardu ain dia tak akan timbul lah. Oh kena gitulah, kena gitu mayang. Tak timbul kita belajar. Nah, macam kata belajar bab hinipah. Kalau belajar fardu ain sungguh, fahamlah. Kering je, kena mandi, kena semayang, tak ada tangguh-tangguh. Tapi kita lock gitu je. Walaha, kalau kira-kira budak puang yang haid ni duduk dengan mak ayah dia berapa tahun sebenarnya. Lama juga. Sebelum dia berkeluarga apa semua tu, masih duduk dengan mak ayah dia 10 tahun mungkin ya. Dia haid tu duduk dengan mak ayah. Jadi mak ayah kena caralah haid anak tu. Mau kering, mandi, semayang. Ajar lalu dok. Kalau mak gitu juga, mana kita minta ampun pada diri kita dan minta ampun pada mak kita lah pula. Dah tahu dah mak kita dulu pun semayang gitu juga, dia mati dah. Kita lah pula minta ampun ke Tuhan supaya minta ampun dosa mak ayah kita. Itu guna anak. Kita tahu dah kan, mak ayah kita pun berat juga buat mayang bang ni. Betul kan ni? Dah kita semayang sekarang ni, kita bertaubat, kita qada semayang, boleh pahala wajib. Mak ayah kita boleh pahala juga. Ni kita duk belajar ni, bulan Ramadan pula belajar ni, ganda 70 kita belajar ni, mak ayah kita dapat juga pahala. Oh kalau ikut ke pahala, kami minggu depan kena buat kelas dah. Allah dah raya dah air Rabu, kami tu boleh nak belajar. Dah kalau kira pahala. Sebab apa? Pahala mak ayah kita nak tu, kita learning nak ke duit. Learning pahala tak berapa nak minat mana. Kita learning nak ke duit. Janji duit banyak lega, duit kurang susah hati. Tapi mak ayah kita nak ke apa dalam kubur? Mak ayah kita nak duit, mak ayah kita nak pahala. Siapa pahalanya? Kita lah. Jadi kita bertaubat tak kita belajar ni, pahala fardu pada kita, pahala fardu pada mak ayah kita. Mak ayah kita banyak salah juga tu, kita lah minta ampun ke Tuhan supaya Tuhan ampun dosa mak ayah kita. Mana ni? Kita minta ampun ke Tuhan, minta ampun dosa mak ayah kita. Kan wali daya semua kan. Hak kita dah baca doa hak malam terakhir ni kan, dah baca doa Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wali dah apa ni? Ada tak? Tak jadi nak baca doa. Kan baca sama kan malam-malam tu kan. Fa'fu anna Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wali daya ke apa tu? Kan ada semua tu. Tak tinggal mak ayah kitanya. Dah tahu mak ayah kita Allah banyak dosa. Kita kau banyak minta ampun. Dah kita pun banyak dosa. Tuhan Maha Pengampun. Gitu je lah. Tapi nak tahu benda ni, nak tahu dosa pahala, kena belajar fardu ain. Nak kenal dosa pahala ni, kita kata kau orang tak kenal dosa pahala dia tu. Sebab dah muka dia tu berat sangat lah. Kita kata haji nak berat. Kita kata dia puak tak kenal dosa pahala. Dah kita kenal tak dosa pahala kita sendiri. Dosa pahala akidah kita kenal ke dah? Dosa pahala syariat kena kenal ke dah? Dosa pahala hak batin, hak hati ni kenal ke dah? Nak kenal dosa pahala, belajar fardu ain. Jangan kata kau orang tu orang tak kenal dosa pahala. Dah kita kenal tak dosa pahala, kau tak belajar fardu ain. Kerana tak ada taubat pada afdal. Taubat tu wajib, dan memang kita wajib bertaubat sepanjang masa. Cuma kita nak bertaubat ni, kita nak tahu rukun taubat, kita kena tahu dulu nak taubat daripada apa. Tu kita belajar tu. Kita belajar ni lah panggil taubat. Yang pertama, kita belajar fardu ain. Kita sedang bertaubat daripada dosa besar, kan dulu kita jahil fardu ain. Taubat lah ni, belajar ni taubat lah. Kan kita bukan tak semayang je dosa besar, tak belajar fardu ain dosa besar. Kita sekarang belajar, ini rukun taubat. Kita menyesal dulu tak belajar, itu rukun taubat. Kita azam pula di hati belajar fardu ain, tak tinggal dah, itu rukun taubat. Kita pun belajar, tahulah akidah salah, kita bertaubat bab akidah. Kita belajar, tahulah bab syariat zahir salah, kita bertaubat bab syariat zahir. Kita dalam belajar fardu ain, tahu riak pun dosa besar, takabur dosa, kita taubat tu pula. Lepas tu kata nak bertaubat, ilmu lah.
Kata sebab itulah kalau kita duduk pondok sekalipun, tok guru ngajar kitab besar-besar sekalipun, ilmu fadail duduk mulut tok guru. Ilmu fadail duduk mulut wala tok guru ngajar kitab besar-besar, kitab fardu kifayah. Kita duduk kapung ni ngaji celeh-celeh ceramah je. Fadail tauhid dak cara, fadail fiqh dak cara, fadail tasawuf dak cara. Duk dengan majlis ilmu. Tanya sebab 20 ada kedak? Tak ada. Fiqh bab sembahyang khusus ada kedak? Tak ada. Dah kamu ceramah ke apa? Panggil pulak tu hak jauh-jauh, belanja besar-besar. Mana manfaat kita untuk kenal dosa pahala? Dia ingat kau orang hak nu hak berat nu dak kenal dosa pahala. Dia ingat kau dia sejak surah kenal dosa pahala sangat. Hak besar nak kenal dosa pahala akidah mana? Mana hak dosa akidah Mu'tazilah hak mana? Hak akidah di sunnah jemaahnya hak mana? Ni. Mana apa? Ilmu bagi boleh cerita bab taubat ni. Ni tinggal semayang, budak tahu tinggal semayang dah nak taubat gua ni. Dia ingat ke semayang dia cukup. Dia nak cerita sambut tadi. Kalau kata duk jabat tak boleh mandi, tu alasan. Ada orang lelaki tapi dia jenis mungkin capu was-was sikit lah. Dia tengah hari mandi sama dia jabat dia nak main zuhur. Dia jenis tak boleh. Nak semayang dia kena mandi. Asar dia main rumah. Mandi dulu baru main asar rumah. Zuhur hari-hari dia mandi di jabat dia. Boleh mandi? Orang lelaki. Dia jenis dia kalau nak semayang dia akan mandi. Dia ni nak main zuhur. Dia mandi dulu dia jabat. Baru main zuhur. Dan asar dia main rumah, dia mandi rumah, dia main asar. Tapi nak ceritanya, dia kata kawan dia tu hari-hari mandi di jabat. Boleh mandi awak lasang sangat. Orang puan kerihik ni bukan semua kena tanya jabat ke mana. Orang kerja jabat mana? Memang pukul 8 pagi semua, pukul 2 tengah hari semua kerihik, gitu semua. Tiap-tiap bulan di jabat semua kerihik. Mana ni? Dah kemudian orang puang sama-sama orang puang ni, dia tahu tak sama-sama dia tu. Kerindah tak mandi tak tahu dah. Ke TST je. Tahu sama tahu, muat juga, aku buat juga supaya je. Gitu. Ni semayang tiang agama ni. Tinggal semayang ada benda lah. Time tua-tua nak wamak ibadat, nak terawih lah, nak apalah. Tapi kalau belajar fardu ain, barulah kita boleh ni betul balik salah. Kita betul balik salah, Tuhan Maha Pengampun sebut tadi kan. Kita betul balik salah. Tapi kalau lepas tua-tua nak beramal tak mau belajar. Dia kata kalau belajar sakit atas dunia. Sakit apa dia sakit? Taubat sakit. Tak sakit taubat bukan kita kena mencederakan diri. Kita taubat boleh pahala wajib. Kita semai qada boleh pahala wajib. Apa masalahnya? Tak ada sakit-sakit boleh pahala besar pula kitanya. Ada ni. Kan ni tak mau belajar, tak mau apa. Lepas tu nak buat amal sendiri-sendiri. Ramadan kau buat ngamayah sunat lah, dengan tadarruh lah, dengan berzikir lah, dengan apalah. Tapi tiang agama semayang tak cukup. Bak akidah tak peduli. Ni semua tertipu belaka ni. Lepas tu kata koko mana kena belajar ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain kena belajar. Sebab tu tauhid fiqh tasawuf jadi fardu ain, wajib atas seorang. Sebab apa? Sebab kita nak kenal dosa pahala, nak duduk atas jalan agama, kena ada ilmu fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Nak jadi kita ni ada Islam, ada iman, ada ihsan, baru ada agama, baru jalan atas jalan agama. Akhir zaman ni mana-mana tempat pun sama, Terengganu pun sama, di bandar-bandar besar pun sama, majlis ilmu gah, tapi ilmu fardu ain tak ada. Ni pun orang belaka lah ni. Ya kan? Tak ada panjang kan, cukup masa dah. Kemudian insya-Allah lah kena akan datang baru cerita balik berkaitan dengan sujud sejadah, sujud sahwi, kemudian tasyahud dengan kunut. Ni kita berhenti di
ke-10-nya memaling akan sembahyang adik dalamnya kepada sembahyang yang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.